Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua adik-adik cikgu yang sedang menonton video Cikgu Nur TV. Okey, hari ini cikgu akan sambung tips exam untuk cara penulisan jawapan kertas 2, kebiasaan kita dengan cara penulisan untuk kita mendapatkan A+ dalam perniagaan SPM. Okey, jom kita mula. Okey, soalan ini dia kata terangkan 3 trend persekitaran perniagaan. Okey, untuk kata tugas terangkan seperti video cikgu sebelum ini, kita perlu berikan fakta dan huraian. Okey, ini adalah 3 ini adalah jumlah fakta yang kita perlukan dan trend persekitaran ini adalah maklumat yang kita cari. Markahnya 6 markah, maksudnya di sini okey, 3 fakta dan 3 huraian yang kita perlu berikan. Okey. Ini adalah jawapan yang biasa student buat. Okey. 3 trend persekitaran perniagaan ialah trend meningkat, trend mendata dan trend menurun. Ini sahaja dia jawab. Kalau kita jawab macam ni, berapa markah kita dapat? Kita hanya dapat 3 markah untuk fakta sahaja. Sedangkan markah di sini 6 markah. Okey, mustahil lah kita jawab trend meningkat ni 2 markah, trend mendata ni 2 markah, trend menurun ni 2 markah. Okey, tak logik. Okey, jadi kita tengok pula jawapan A+ student ini. Alright. 3 trend persekitaran perniagaan ialah yang pertama trend meningkat. Fakta yang pertama. Okey, huraikan. Aktiviti dan operasi perniagaan semakin meningkat melalui kestabilan dan kekuatan faktor dalaman dan luaran perniagaan. Okey, fakta yang kedua, trend mendata. Okey. Huraiannya keadaan konsisten dalam perniagaan di mana faktor dalaman dan luaran tidak berlaku sebarang perubahan ketara. Okey, fakta yang ketiga, trend menurun. Okey, huraiannya aktiviti dan operasi semakin menurun di mana ketidakstabilan faktor dalaman atau luaran yang mengakibatkan operasi perniagaan terbantut. Jadi dapatlah 3 markah fakta dan 3 markah huraian, full mark 6 markah. Okey, nampak tak perbezaan ini? Jadi lepas dah tengok video cikgu ni, bolehlah aplikasikanlah. Okey, bila menjawab soalan kertas 2 ni, 2 perkara yang paling penting yang kita perlu tengok adalah kata tugas dan juga markah. Mesti tengok markah berapa. Bila kita tengok jawapan kita, logik tak jawapan kita dengan markah tu? Alright. Okey, soalan seterusnya, huraikan maksud inflasi 5 markah. Okey, huraikan maksud inflasi 5 markah. Untuk kata tugas huraikan, kita perlu berikan fakta, huraian dan contoh. Okey, fakta, huraian dan contoh. Okey, maksud inflasi ni adalah maklumat yang kita cari. Okey, ini jawapan normal student. Maksud inflasi ialah kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Betul maksud dia, tapi berapa je markah dia dapat? 1 markah sahaja. Sedangkan markah untuk soalan ini adalah 5 markah. Kita kena ingat, dia minta huraikan. Dia bukan minta apakah maksud inflasi atau nyatakan maksud inflasi atau berikan maksud inflasi. Tapi soalan ini dia minta huraikan maksud inflasi. Okey, kita tengok jawapan A+ student. Maksud inflasi ialah kenaikan tingkat harga umum untuk semua barang dan perkhidmatan secara menyeluruh dan serentak dari semasa ke semasa dalam ekonomi. Kenaikan barang ini berlaku apabila terjadinya peningkatan purata harga barang secara berterusan dalam sesebuah ekonomi. Sekiranya berlaku kenaikan harga barangan secara tidak berterusan, maka ianya tidak digelar inflasi. Inflasi akan menyebabkan kuasa beli pengguna menurun. Seperti pada tahun 1990-an, satu troli dapat dipenuhkan dengan RM50, namun pada 2020, satu troli memerlukan RM500 untuk dipenuhkan. Okey, kita tengok jawapan markahnya ya. Okey, 5 markah. Okey, 5 markah. Dia bagi dekat apa dekat sini? Dia bagi fakta, dia bagi huraian dan dia bagi contoh.
Jadi dapatlah 5 markah. Tolongnya murid-murid, esok paper perniagaan, pastikan jawapan anda tu berpadanan dengan markah yang diberi. Kena check. Okay? Tengok markah. Alright? Okay, seterusnya, Puan Ita merupakan pengeluar pelbagai jenis barangan rotan bermutu tinggi. Okay, ini adalah maklumat. Okay, apakah agensi kerajaan yang dapat membantu Puan Ita? 1 markah. Apakah agensi kerajaan yang dapat membantu Puan Ita? 1 markah sahaja, ya. Okey. So, ini adalah fakta. Fakta yang kita perlu berikan. 1 markah, 1 fakta je lah. Janganlah tulis panjang-panjang, ya. Okey, ini maklumat yang kita cari, ya. Agensi kerajaan. Okey, ini jawapan. Agensi kerajaan yang dapat membantu Puan Ita ialah Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, MATRADE. Okey, jadi walaupun jawapannya 1 markah, kepala ayat tu kita tulislah juga, ya. Jangan tinggal. So dapatlah 1 markah. Sama je, A+ student pun dia jawab macam tu juga. Sebabnya 1 markah sahaja. Okey. Kemudian disambung dia. Nyatakan 3 cara bagaimana agensi tersebut dapat membantu Puan Ita untuk meluaskan pasaran ke peringkat antarabangsa. 3 markah. Okey, nyatakan, kita perlu berikan fakta. Okey, ini jumlah fakta yang diperlukan 3 markah. Markah pun 3. Ini ya maklumat yang kita perlu cari. Cara bagaimana agensi itu dapat membantu Puan Ita. Okey, ini student biasa jawab. Cara agensi tersebut membantu Puan Ita ialah menemukan Puan Ita dengan pengimport luar negara, mengekalkan hubungan Puan Ita dengan pengeksport, mengadakan misi perdagangan ke luar negara untuk pengeluar tempatan. Okey, dia dapat 3 markah dekat sini. Tapi apa masalah? Untuk normal student dia punya jawapan ni? Okey, dia punya kepala ayat dia. Okey, untuk soalan yang A tadi, dia dah tanya agensi mana yang dapat bantu Puan Ita, iaitu MATRADE, betul? Okey, jadi soalan yang kedua ini, cara bagaimana agensi tersebut ini adalah kesinambungan kepada soalan tadi. Kita dah tahu MATRADE, betul? Jadi kita tulislah cara MATRADE membantu Puan Ita ialah sebab kita khawatir jika kepala ayat kita untuk soalan ini kita tulis secara general, kita tidak kaitkan MATRADE yang kita dah jawab tadi, kita takut markah akan ditolak kerana tidak kaitkan dengan situasi. Ini cara jawapan yang lebih baiklah, ya. Okey, cara MATRADE membantu Puan Ita untuk meluaskan pasaran ke peringkat antarabangsa ialah jawapan dia sama kalau tengok dekat sini, ya. Point fakta untuk normal student dengan fakta A+ student ni sama sahaja. Cuma beza dia adalah kepala ayat dia. Okey. So kalau keluar soalan situasi, pasti akan keluarlah, ya, soalan situasi ni. Pastikan kepala ayat anda tu mengaitkan dengan situasi soalan. Okey. Okay, so itu sahaja yang cikgu nak share lah untuk tips exam, cara penulisan kebiasaan kita dengan cara penulisan untuk kita dapatkan A+ dalam perniagaan SPM. So cikgu ucapkan selamat maju jaya, good luck untuk paper you all esok. Okay, jangan panik, insyaAllah anda semua boleh buat, cikgu doakan. Okay, bye. Assalamualaikum.